Okay. Okay. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Okay. Mulai kelas hari ini, saya akan take over kelas DPM 1B. Bermula dengan topik Microsoft PowerPoint. Seterusnya Microsoft Project. Dan ada dua topik lagi, saya dengan Cik Syukur akan bagi dua lah. Okey, sekiranya keadaan masih tidak menentu lagi, untuk Microsoft Project, saya rasa kebanyakan semua tak ada software itu. Jadi, apa yang saya cadangkan ialah awak download satu apps, satu software itu secara portable. Nanti saya akan bagi benda tu kalian. Saya nak download macam mana. File dia agak besar lah, 1.9 gig. So, saya minta awak download tempat yang ada wifi yang laju. Kalau guna data awak memang habis lah, 1 gig kan. Dia 1.9 gig file tu. Kalau awak dapat download dekat PC pun menarik juga lama ni. 19 dia boleh. Yang saya sudah download ialah Microsoft Office, iaitu secara portable. Portable maknanya tidak perlu awak install dekat PC. Just awak simpan dalam thumb drive dan awak boleh gunakan dekat mana-mana. Okey, berarti nanti saya akan berarti nanti ya, Ahmad Syiraz nak cakap apa? Suara Cik tak jelas. Jelas tak suara saya? Dengar tak? Dengar tapi dia tak jelas. Tak jelas. Okey lah, ada masalah sikit Poly ni. Kita ada program dekat Poly ni. Program yang gunakan apa ni, internet tinggi, dengan bandwidth. So, ada gangguan sikit lah. InsyaAllah boleh ikut nanti. Okey. Hari ni saya nak masuk apa ni, topik Microsoft PowerPoint dan kita gunakan apa yang ada dalam komputer saya lah. Kita gunakan PowerPoint, Microsoft PowerPoint 2013. Okay, 2013. Kalau 2016. Kau punya PowerPoint 2013 kat sini. So, komputer awak ikutlah 2016. Dia beza dia ada feature-feature tertentu lah. Macam 2016, mungkin ada advance sikit daripada 2013. Saya gunakan apa yang ada dalam PC saya lah sekarang ni, 2013. So, 2016, 2019 dan 2021, 2020. So, dia ada pertambahan yang lagi menarik. Tapi, basically kita akan tengoklah basic dulu penggunaan PowerPoint dan sebagainya. Okey, kalau saya boleh dengar dengan jelas, awak angkat tangan. Kalau dengar suara dengan jelas, angkat tangan. Kalau tak angkat tangan, maknanya awak tak dengar suara saya. Okey, terima kasih para Fahana. Okey, saya share screen. Okey, sama sekali kita buka Microsoft PowerPoint. Okey, di hadapan skrin awak sebenarnya awak nampak dalam Microsoft PowerPoint. Bila kita buka sahaja PowerPoint, dia akan keluar benda gitu. Okey, apa maksud yang pada sebelah kiri ni ialah recent file. Recent file ialah dah pernah buat apa-apa, dah pernah buat satu file yang betul dalam PowerPoint, dah ada kat sini lah. Contoh-contoh yang sini yang saya pernah buat lah. Ada pakai presentation. Okay, sekiranya kalau macam first time buat, memang tak ada lagi kosong macam ni. Sebab sini ada ni kosong lah. So, dia tunjukkan kat mana location yang kita buat lah. Contohnya kita dalam D, dalam F, dalam ni, kalau buka satu ni, kita berada dalam tangga dan sebagainya. Okey, pada sebahagian sebelah kanan, okey, yang ni adalah jadi template. Selain pada yang first ni dalam presentation, yang lain adalah template yang disediakan. Okey, yang disediakan. Disediakan oleh, ada komen daripada kawan awak yang mengatakan suara saya tak jelas. Okey, saya cakap kuat lah ni. Okey, tak jelas. Kalau yang lain kata okey, kemungkinan
Siapa yang internet tempat awak mungkin kurang jelas lah. Okay, tak apa, benda ni saya rakam. Kalau nanti boleh kita balik tengok balik lah nanti. Okey, yang saya nak cerita ialah bahagian template-template yang dahulu. Template-template ni telah dibuat, telah mengambil kira dia punya design dia, penggunaan warna yang sesuai. Okey, template ni kelebihan kita bila dah pakai, dia dah setting siap-siap dia punya warna. Okay, warna tu maknanya matching lah antara satu sama lain. Maknanya tak ada terlalu kontra dan sebagainya. Okay, kalau awak tengok warna-warna dia ni, macam contoh warna putih, dia masuk dengan semua warna. Okay. Dan satu lagi, dia kenakan sekali dengan font sendiri, mengikut tema dia. Okay. Dia kalau font tak kena, awak gunakan font yang tulisan sambung-sambung, tulisan yang berangkai-rangkai ni, dalam satu persembahan serangkan berbenda ni, contoh aspek engineering memang tak sesuai. So dia ada font yang tertentu. Jadi penggunaan template yang berada di sini memudahkan kerja-kerja awak. Okay, kat sini memudahkan kerja-kerja awak. Jadi mengikut tema lah. Okay, contoh saya type kat sini, saya type business lah. Okay. So dia bagi beribu-ribu contoh dah siap dah. Dan dah siap dengan gambar. Okay, dah siap dengan gambar. Jadi kat sini tak perlu pening lagi lah nak fikir, nak cari macam mana kan. Gambar tu boleh kita gunakan ataupun nak boleh guna gambar yang lain lah. Okay, contohnya bila kita klik satu, contoh macam ni, dia dah bagi dah company logo. So, kita tambah lagi company logo kita, tajuk presentation kita apa, dibentangkan oleh sesuatu. So kalau nak, tekan klik lah. Okay, pilih-pilih, tengok mana sesuai. Kita nak buat cerita pasal ni, tengok dia punya tema tu, dia tekan gambar bunga yang keadaan blur. Tulisan pun, dia punya tema pun menyamai dengan tu. Bentuk tulisan ni, font yang digunakan. Okay. Kalau awak sesuai, dah tekan create sahaja, contoh dia, contoh ini, so dia dah siap dia punya presentation. So ini untuk tajuk, ini untuk apa ni, konten dan sebagainya. Okay. Okay, nak tukar satu semua ni. Kita tutup balik ni, saya buka balik. Okay. Ini tentang template tadi. Kalau contoh yang ni tu, kita ambil template yang ni pun. Okay. Kalau template ni pun dia bagi pilihan lagi. Nak warna tema merah saja atau warna orange, warna hijau dan warna ni. Jadi tak perlu susah-susah lah. Awak ambil template yang ada ni, dan masukkan konten awak. Tapi apa yang kita nak buat, yang kita belajar ni, saya tak nak pakai template. Saya nak awak buat daripada scratch, daripada start. So saya setel yang ni dah dari file adalah gambar-gambar file yang telah kita buat, dan template sebelah sini adalah template yang telah disediakan mengikut tema. Okay. Selain daripada benda ni, kita boleh juga cari nak buat infografi. Kan nak infografi tak? Infografi kan kita nak buat macam macam ni, macam poster tentang yang ada gambar dan juga info. Pun boleh buat juga gunakan PowerPoint, dan benda ni pun dah ada dalam template. So kalau benda ni awak just tukar sajalah, tukar tajuk, tukar dia punya nilai dan tukar warna dia. Menarik lah PowerPoint ni. Ini 2013. Apa yang awak pakai kat PC awak 2016, 2019 lagi menarik. Lagi menarik. Okay. Okay. Clear. Okay. Seterusnya, contoh ni, kalau kita dah ambil ni, kita contoh ambil. Okay.
Awak boleh tukar perkataan pada isap ni, dia punya grafik ni betul tulisan bertukar, grafik ni nak tukar satu-satu boleh. Misalkan kalau nak angkat, dia boleh tukar grafik-grafik ni. Okay. Kita sekarang kita nak ambil idea tulisan dengan warna dia tu. Jadi awak boleh ambil lah nilai dia. Font. Sebab apa saya suruh pakai katakan template color ni? Sebab apa dia dah matching dah. Dia punya color ni matching dengan background. Color font dia. Katakan sini warna biru ni matching dengan background. Jadi dia memudahkan orang nak baca. Okay. Dia kumpul kat sini warna putih, dia buat gambar ni boleh buang kalau tak suka. Okay. Ini gambar background ni dia boleh buang. Kalau nak template gambar lain pun boleh, tak ada masalah. Okay. Jadi penggunaan font yang sesuai template. Okay. So boleh buat infografik. Boleh buat juga buat resume. Nanti gunakan PowerPoint. So nanti boleh cek sini lah buat resume. Kita tutup balik, kita buka balik lagi. Okay. Okay, habis tentang template. Okay, kita nak masuk, yang kita nak buat ialah pada blank presentation. Kita klik pada blank presentation. Okay, tengok dalam blank presentation ni, sebelum kita mulakan, kita tengok belajar dulu apakah part-part tertentu yang ada dalam PowerPoint. Okay, yang pertama, tengok bahagian atas sekali kat sini, tengok pada penjuru kiri atas sekali. Okay, tengok kat sini kita ada button apa ni? Kalau kita tekan hujung sekali, dia akan keluar restore, minimize dan close lah. Tekan hujung sekali ada tekan PowerPoint tu. So kita boleh restore, maknanya dia turun ke bawah. Ke bawah minimize, okay, restore dia sederhana dan close kita tutup file. Kemudian kita ada button diskette kat sini, tekan save. Save kat sini, save mana file pada PPT atau PPX. Save. Sama ada awak tekan button Ctrl S ataupun tekan Ctrl S pada keyboard ataupun awak klik pada logo diskette kat situ. Seterusnya kat sini dipanggil undo, tapi kat sini tak boleh undo lah sebab kita tak boleh buat apa-apa lagi kan. So kat sini kita boleh undo dia dan kat sebelah undo tu dia ada button tu, maknanya kita boleh undo sampai tahap mana yang kita nak lah kita buat. Sebelah undo dipanggil redo ataupun Ctrl Y. Okay, yang sebelah lagi kita boleh buat start presentation, maknanya full screen. Kita boleh present kita punya idea tu. Okay, seterusnya yang kita nak tunjukkan dalam PowerPoint ni dia ada sama macam Microsoft yang lain. Pertama dia panggil dia panggil tab. Yang atas ni file, home, insert, design, transition, animation, slideshow, review, view, develop tu awak tak ada. Okay, ini kena buka pada option, tak payah. Add-ins, yang ni pun awak tak ada, EndNote dengan Nova PDF. Okay, yang awak biasa awak ada basic yang seperti file, home, insert, design, transition, animation, slideshow, review dengan view sahaja. Okay. So yang benda-benda ni dipanggil sebagai tab. Ini adalah tab. Tab button, tab button. Dan di dalam tab ni, di dalam tab kalau file tak ada, file yang depan ni. Di dalam tab home ada ribbon. Ini ribbon dia. Okay, ini ribbon. Ribbon home ni dia ada keyboard, ini semua, ini adalah ribbon dia. Dan dalam ribbon, dalam satu ribbon ada dipanggil group. Ini dipanggil group clipboard, yang ini group slide, ini group font, ini group paragraph, ini group drawing, editing. So dalam insert pun sama, dia ada group tables, images, illustration, apps, okay, dan sebagainya. Design pun ada group dia sendiri. Okay. Dan transition pun ada dalam Indonesia. Kenapa benda ni sebab kita tak ada buat apa lagi. Kita tak ada benda yang kita nak buat transition. Sebab dia simbol. Okay. Kemudian view dan sebagainya. Dan di dalam group, kalau awak pergi hujung kat sekali ada anak panah macam melintang bawah tu, itu dipanggil launch button.
Okay, ini adalah launch button. Okay, jadi kita boleh buka. Okay, yang ni kalau yang ada lah, macam keyboard ada, kemudian pada font ada, pasal ada apa teks dia tak ada, tak aktif lah. Kalau awak tengok betul penjuru kecil tu ada anak panah melintang ke bawah, itu adalah launch button. Maknanya ada menu kecil lagi. Dalam paragraf ada, dalam drawing ada. Jadi kalau dalam insert, kita tengok dalam apa insert tak ada, dalam design tak ada, transition ada ya. Okay. Ada yang ada lah. Kena tengok seperti nanti. Kita kena aktifkan dulu. Maknanya kena ada teks dan sebagainya. Okay. Okay. Setelah yang ni. Satu-satu. Okay. Kita nak tunjuk menuju besar apa. Kita akan tunjuk semua. Okay, kita tunjukkan dulu. Okay, lepas pada yang atas ni, dia panggil ribbon tag, ribbon, group dengan launch button. Kita ada bahagian bawah dua ni. Iaitu sebelah sini panggil navigation lah. Okay, yang ni kita tunjukkan semua senarai slide yang kita buat semua ni. Okay, ini ada satu je lah. Kita boleh tambah kalau ada 15, kita tunjukkan ada 15 slide. Okay, navigation ni adalah tujuannya untuk memudahkan kita untuk jump kepada page yang kita kendaki. Okay, tak perlu awak nak tekan arrow key down ke bawah. Tak perlu tekan apa nak slide kan. Jadi kita pergi je terus di page 15, jumpa dah. Okay, yang sebelah sini, yang sebelah kanan ni pula dipanggil workspace ataupun ruang kerja kita. Ruang kerja di mana ini adalah paparan slide awak. Ini adalah untuk paparan slide awak. Okay, untuk ruang paparan slide awak, macam mana bentuk-bentuk dia. Okay, jadi awak nampak penjuru kita punya komponen yang katakan teks atau image tu letakkan dekat mana? Dekat penjuru kanan ke penjuru kiri atau bawah. Okay. So dekat sini kita ada apa nama ni? Pembaris yang ruler ni untuk bagi ni lah. Bagi dia macam kita tahu kat mana center kan. So kat sini dengan dilabelkan center terkosong kat sini. So ini adalah pada pertengahan page. Okay, sekejap ada masalah tak? Ada orang kata suara saya tak berjelas. Salam Cik Aizul. Ya saya. Suara tak jelas. Saya cakap Putus-putus. Kita minta maaf lah. Ini talian internet. Tak clear lah. Dia selalu ke ataupun sekejap ni? Nanti cukup macam mana? Suara saya dia memang sentiasa putus-putus ke ataupun kejap-kejap jadi ke macam mana tu? Pasal dekat sini kan, dekat atas ni memang tulis back quality kan. Back quality network. Jadi memang tak dapat berkenan clear lah. Okey. Okay, ya. Tapi saya dengar dia suara tersumpur dengan clear lah, jelas. Okey. Okey. Boleh saya teruskan lagi? Atau saya cakap pelan-pelan lah, lagi-lagi. Okey. Seterusnya, pada bahagian sini Cik Azizul, paparan PowerPoint tak nampak. Okey, paparan Okey, terima kasih. Okey, sama-sama teman-teman yang kita tujuan. Okey, dekat bawah ni kita ada macam tengok penjuru bawah sebelah kanan kita ada slideshow. Okay, ini contoh-contoh paparan untuk apa kita punya slide lah. Okey, kita tunjukkan dua saja. Kat sini ada slideshow. Kalau kita tekan, dia tunjukkan slide kita lah. Slide kita sayang kosong, tak ada apa-apa kan. Jangan keliru. Kalau sini memang tulis add title. Bila kita showkan dia memang kosong. Pasal kita tak type apa-apa tu. Okey, dan ini just panduan kita untuk klik untuk tambah. Okey, sebelah sini adalah untuk zoom in, zoom out. Okey. Okey, contoh dia. Okey, kita nak buat yang pertama. Okey, klik add title. Saya nak buat title test. Test 1, 2, 3. Okey, ini contoh teks yang kita masukkan. Test 1, 2, 3. Okey, test 1, 2, 3. Intro
lah. So ini adalah page yang pertama, dipanggil page title. Page title, dia dah setkan dah. Page title ni cuma ada tajuk besar dan subtitle kecil. Itu sebab tulisan dia memang dah setting dah. Ini saiz besar, iaitu saiz 60, dan yang ni adalah subtitle dia. Okay. Ini baru page pertama. Okay, kalau bila awak dah insert some text kat sini, barulah kalau tekan slideshow, keluar benda ni dekat slide awak. Tadi tak keluar lagi sebab kita tak type apa-apa lagi. Okay. Okay, sekarang ni kita nak gunakan segala tag yang ada ni dan tengok kesan perubahan pada teks kita. Okay, yang pertama pada home. Pada home, yang bahagian pertama kita tengok ribbon pertama. Ribbon itu ribbon clipboard ni. Group. Okay, dalam ribbon ni ada group pertama itu clipboard. Benda ni sama macam ada dua lagi yang saya dah belajar, iaitu Microsoft Power, Excel dengan Microsoft Word. Okay, benda sama saya tak nak terangkan lah. Cut, copy and paste, format printer ni kan. Okay, yang saya terangkan adalah pada yang sebelah dia, iaitu grup kedua, iaitu grup slide. Grup slide ni, okay, yang ni yang tak ada dalam Word, tak ada dalam Excel, tapi ada dalam PowerPoint. Okay, tengok pada yang pertama ada new slide kat sini. Bila awak klik new slide kat sini atau awak alihkan cursor awak pada new slide, dia akan keluar Ctrl M. So kat sini ada menunjukkan dua cara untuk menambah slide, sama ada dengan tekan kat sini ataupun tekan Ctrl M. Ctrl M dia dah tambah slide. Okay, kita tekan pertama. Bila kita tekan last button kat bahagian bahagian new slide ni, dia akan bagi berapa pilihan. Ada 9 pilihan. 9 pilihan bagaimanakah rupa bentuk slide kita yang seterusnya. Okey. Yang pertama dia bagi title slide. Title slide seperti mana yang sekarang ni lah. Ini title slide. Okey, kemudian dia bagi title with content. Kita tambah aja title with content. Okey, yang ni kita tekan table of content kita. Kita tambah lagi title slide, kemudian section header. Header ni macam permulaan bab pertama, bab kedua, ketiga kan. Kemudian kita tambah lagi apa lagi? To content. To content. Sekarang ni dia bagi satu guideline kat sini. Okay, tak apa, saya ulang dulu, saya tunjukkan lagi apa lagi, title content, comparison, kemudian apa lagi, blank, okay, kemudian caption, apa-apalah. Okay, kita tengok satu-satu. Klik to add title, yang ni pun sama lah kalau kita nak add title, nak tekan bab pertama. Okay, sekarang ni dia yang bestnya tentang list slide ni, dia dah bagi macam satu panduan kat kita bagaimana nak letak teks dengan gambar. Okay, contoh page ketiga, page 4. Okay, macam ni, dia dah bagi macam satu seperti dia dah susun dah supaya kita punya teks tu align. Okay, yang ni maknanya awak berada ke sebelah kiri ni. Okay, konten pertama, isi satu. Okay, kat sini isi kedua. Jadi benda ni dah nampak teratur. Okay, dia nampak teratur kat sini. Jadi awak boleh isi segala macam konten pertama ni, apa, kedua, buah hati dan sebagainya. Jadi tak ada macam masalah lari. Okay, macam berterabur isi pertama ni. Jadi kat sini bila kita gunakan yang telah disiapkan itu, konten comparison ni, dan kita punya isi kandungan tu lebih teratur. Okay. Okay, seterusnya ambil mana ni? Ambil yang ni. Seterusnya yang ni. Contoh yang ni, kalau perasan dekat bahagian sini dia blurkan ni, ada berapa? Ada 6 kat sini. Iaitu dia bagi table, dengan chart, okay, ada smart art graphic, ada picture, ada online picture, ada insert video. Okay. Dekat sini pun dia bagi macam satu panduan kat awak boleh letak gambar. Okay, contoh saya masukkan satu, kita masukkan insert table. Okay. Jadi dia bagi saya siap dah. Berapa kolom nak buat, berapa row nak buat. Contohnya saya tekan kolom 5, row 2. Okay. Dia bagi siap lah. Klik je dah siap, so awak boleh buat table awak. Okey, untuk mana-mana, bila kita create satu table kat sini, automatik dia akan keluar satu lagi tab kat atas, iaitu tab bagi table 2. Sama juga kalau kita insert picture, dia akan keluar picture 2. Okay.
Benda ni tak ada kalau kita benda ni bila kita tekan kita klik tempat lain, tak ada wujud apa table tool. Tapi bila kita klik pada table, baru keluar table tool kat sini. So, table tool, kita boleh adjust table tersebut mengikut design kita. Katakan warna kita tadi warna apa, kita tukar warna orange dan sebagainya. Okay. Kemudian cara layout dia macam mana untuk edit table tersebut. Awak nak mergekan dia ke, nak split. Okay, ada selain tadi kita boleh gunakan kat sini, kita boleh insert chart. Okay, katakan saya pilih insert chart. Okay, katakan saya nak insert, itulah yang ni lah ambil lagi. Yang ada senang. Okay, 3D. Contoh dia. Okay. Okay. Automatik dia akan keluar satu macam file Excel kat sini. Tujuan dia apa untuk kita edit. Katakan kategori 1 ni saya letak pelajar 1. Automatik dia akan tukar ke bawah tu. Pelajar 2, 3 dan pelajar 4. Benda ni boleh edit. Okay. Ya, siri satu ni apa benda dah nak letak markah. Letaklah sini kita tekan markah dia 50, 48, nampak ada perubahan pada data 71. Okay, nampak. Contoh-contoh lah. Jadi, bila dah siap angkah ni, kita dapat title ni. Lepas ni, tukar nama title ni. Okay. Kalau nak tukar, pilih mana titik ni. Okay. Kita boleh edit tukar dia punya data dia. Okay, tambah. Okay. Jadi, memudahkan lah benda ni. Jadi, dimudahkan awak saja nak susun kita punya presentation data kita. Okay, lagi dalam ni. Kita tengok lagi. Okay, dekat sini dia ada insert picture. Okay, ini kejap kita kat sini pula. Okay, saya terangkan yang kat atas ni. Kita dah masuk pada insert slide tadi kan. Insert slide dah masuk. Kemudian pada layout. Okay, layout tadi lah. Insert slide. Okay, font. Okay, font. Okay, seperti biasa highlight. Awak boleh, yang ni pun sama macam Microsoft Word dengan Excel. Kita boleh setkan pada bold, italic, underline. Okay, dan lain-lain dah beri sama je macam lain. Okay. Kemudian pada paragraf, ini pun sama macam Microsoft Word. Kita boleh settingkan pada sebelah kiri saja perkataan tu, apa ni, teks, sebelah kanan ataupun tengah-tengah. Okay, sama je letak insert bullet numbering. Okay, bersama tak juga. Kemudian drawing, yang ni pun sama macam Word Excel PowerPoint, kita letak shape, nak letak anak panah, arrow, kemudian nak color bentuk shape tadi, nak color luar macam mana, nak outline macam mana. Okay, gitu ya. Okay, seterusnya pada insert. Pada insert ke sini, okay, ini pun ada satu lagi saja untuk insert slide. So insert slide ada 3 lah, sama ada melalui home, okay, slide ke sini ataupun melalui new slide ataupun tekan Ctrl M. Okay, Ctrl M, kita rasa di bawah sekali, saya tekan Ctrl M dekat keyboard, tekan keluar lah. So, dia ikut yang mana? Dia ikut slide yang terakhir kita tekan. Kita tekan slide terakhir tadi tu, saya pilih yang jenis yang ada 2 macam ni. Ada create writer, kemudian sebelahnya ada raja. Bila tekan Ctrl M, dia akan keluar benda yang sama macam itu. Dan satu lagi kaedah adalah tekan duplicate. Tekan pergi pada slide yang ke-5 tadi. Klik kanan, tekan duplicate slide. Okay, so dia akan duplicate apa ni slide tadi. Okay, ini slide 5, ini slide 6. Sebab sini macam tak berubah kan. Nanti kalau saya ubah perkataan kat sini, data 1, yang ni berubah lah. Jadi ada data ni kita satu. Dan kita boleh ubah kedudukan slide dengan hanya click and drag. Okay, click and drag ke atas.
contoh. Ada masalah. Kita berubah dia, katakan slide ni sepatutnya berada sebelum dia. Okey, angkat tarik atas. Okey, angkat semua tu. Okey. Okey. Habis tentang slide, tentang table. Table pun saya dah cerita tadi kan. Kalau nak insert table, kita tekan klik mana-mana slide yang nak guna. Insert table, letak lah. Kalau boleh jadi lah. Ini gambar saya nak besarkan apa tu. Ini boleh merge, di kanan nak merge cell dan sebagainya. Okey. Betul lah. Okey, mari insert Okey, seterusnya saya nak guna kosong. Okey, kat sini ada 3 picture, online picture, screenshot dengan foto. Okey. Okey, kita tengok yang pertama, picture. Picture ialah kita insertkan gambar-gambar yang ada dalam PC kita. Okey, dalam komputer kita, dalam kamera kita. Contoh, ketika saya berada dalam slide yang ke-10, nampak bila kita klik, dia akan highlight pada navigation ni pada slide 10. Habis kita berada pada slide 10. Katakan semua sama kan. Sebenarnya nombor 8 ke, nombor 9. So, ini adalah slide yang ke-10. Kita tekan insert picture, kita tekan picture kat sini. Okay, kita pilih satu gambar. Gambar yang contoh picture, letak gambar kola. Okay, phone keluar. Okay, so gambar kola besar kita kecilkan. Tak sini. Okay, ini adalah gambar yang daripada dalam PC saya, dalam komputer saya. Okey, ingat bila saya klik gambar ni, dia akan keluar lagi satu tab iaitu picture tool. Okey, picture tool akan keluar lah dia ni. Remove background semua ni. Okey, kalau background tu warna putih ke warna hijau yang berbeza dengan foreground, gambar ke depan, dia akan easily remove benda tu. Kita boleh buang dia. Kalau macam ni susah sikit lah. Ada nampak bila-bila ni, kita kena gunakan software lain untuk buang dia punya apa ni background. Boleh buat, tapi dia akan take time ambil masa. Okay, so yang ni, ini pun sama kan, kita boleh benda ni hadir dalam web. Okay, jadi gambar ni saya nak jadikan ada frame sikit lah. Okay, dan show ni sikit. Okay, ini adalah gambar daripada PC saya. So yang saya katakan tadi, kita ada contoh online picture. Okay, kat sini kita boleh letak online picture. Online picture ni ialah dia akan refer pada internet lah, sama mana. Kita katakan kita ambil, kita tunggu, so dia akan bagi ni lah, link dengan ni, link image, kita letak, kita gambar apa. Ni binatang ni dekat ni New Zealand. Kata Apple lah. Apple. So dia akan cari gambar Apple, letaklah buat icon, satu bakul. Insert. Okay, ini adalah gambar dari internet. Kalau awak tak ada tanda internet, so tak boleh pakai lah gambar ni. Okay, kalau nak masukkan gambar apa ni online picture, maknanya kena ada talian internet. Jadi pun kena posting. Apakah frame dia punya effect dia nampak macam ni lah. Ada bayang-bayang situ. Okay. Seterusnya, apa lagi? Screenshot. Screenshot adalah yang kita screen daripada kita tekan kita punya komputer kan, kita ada snipping tool ataupun kita tekan screenshot. So, boleh juga kita gunakan di sini. Ini. Buat snipping tool ni. Okay, untuk saja. Okay. Kita tak gambar ke belakang. Dan dia buat. Okay. Yang ni sambil kursi. Okay, dia dekat belakang. Ini susun lagi lah. Okay, seterusnya apa lagi, photo album. Photo album ni, yang ni saya nak buat sendiri sebab tu dalam ni ada dalam lab yang ketiga nanti akan gunakan photo album. Kita nak ajar lah. Okay, jadi yang sendiri sebab tu nanti saya nak buat photo album. Benda tu ada dalam lab
yang ketiga. Okey, sebelah dia ada shape. Shape ni sama macam yang tadi saya kan. Dah ada daftar bentuk ini pun dalam Word. Ini smart art. Smart art ni dia punya dia kita nak buat apa ni macam tata alih ke apa ni logo-logo ni macam apa ni data lah banyak kata IoT ataupun data organisasi gunakan smart art ni supaya dia lebih visual berbanding jika awak gunakan shape awak susunkan dia bubuh dia punya apa nama bubuh dia punya anak panah tu nampak tergabung kalau yang ni nampak lagi tersusun. Okey. Okey cat ni catat ni tadi lah sama. Okey. Bubuh data dan cat link okey teks ni tu semua ada dalam semua dah ada dalam dalam tiket kita nak buat okey. Jadi sini semua teks dah ada dalam kita buat nampak dah dalam Word. Kemudian equation, equation ni equation matematik lah. Kalau dapat buat ketika buat persamaan, dia gunakan simbol-simbol yang betul lah. Yang ni, okay. Ini adalah contoh. Okay. Ini contoh untuk buat mencari nilai X lah. Kita persamaan jika. Okay. Yang ni semua tu. Okay. Kita balik. Simbol. Okay, video. Okay, video pun ada dua. Satu online video, satu lagi video on my PC. Saya tunjukkan video on my PC kerana dia ambil video daripada ni. Ini contoh filem kalau terjadi. Ini movie. Di download ini. Okay, tunggu dia masukkan PowerPoint is inserted media. Transkrip besar mana file tu pertama. Sekejap ada okey. Okey, menunggu. Tunggu dulu. Naik. Sekejap, tekan. Okey. Masuk. Masuk. Itu boleh masuk. Okey, kita cuba sekali lagi. Video, online PC, jangan lain ini. Okey. Okey. Okey, boleh. Sekejap. Okey, ni video. Video tepi gambar. Jadi dia akan otomatik penuh kita punya screen kita ni. Kalau awak tekan apa ni slideshow, dia akan keluar macam ni lah. So kat sini dia ada navigation button lah untuk play dan juga audio. Okay. Okay, majukan. Boleh dengar tak? Okay. Bila time kita kecilkan lagi lah video ni. Boleh dengar tak? Kita tak boleh dengar. Saya seorang dengar video tu. Boleh dengar tak? Hello? Ya, Cik. Tak dengar video tu, Cik. Tak dengar. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Saya just tunjukkan macam mana dengan dia. Okey, kita boleh resizekan video ni. Okey, resizekan video. Okey, kalau kita playkan dia sekali lagi. Okey, dia akan keluar macam ni. So, okey lah. Contoh tak, dia tu. Kita nak tengok video ni. Okey.
Itu adalah video daripada PC saya, daripada komputer saya. Dan kita boleh insert video daripada online. Okay, online video, dan dia bagi option sini daripada YouTube. Okay, malangnya saya tak boleh nak masukkan. Okay, contoh kalau nak buat PowerPoint tapi saya masalah tak boleh masuk. Okay, untuk awak ni boleh masuk lah. Okay, dia bagi contohnya PowerPoint dalam yang terdapat dalam YouTube ada lebih pada 1 juta. 10 juta. Letak. Sekarang ni insert. Okay, tak boleh, sini tak boleh buat. Okay, nanti insyaAllah awaknya boleh buat. Okay, video dan audio pun sama. Kita boleh letak audio, online audio. Okay, ni tak boleh hari. Okay, awak boleh letak lagu dan sebagainya. Dia dekat audio. Okay, itu boleh insert. Dan pada design. Okay, design ni dibagi macam, dia bagi macam ni lah. Dia bagi satu awak pilihan supaya untuk menghiaskan awak punya PowerPoint ni sebagai menarik. Jadi kalau awak tak nak pilih ni, awak boleh lalukan saja awak punya cursor ke atas ni, otomatik akan tukar. Oh, macam ni rupanya bentuk aku punya slide. Okay, contoh ini. Oh, macam ni rupanya bentuk. Dia akan otomatik tukar font kita, kedudukan dan warna. Okay, macam ni. Oh, kalau macam ni. Okay, macam ni. Tengok, punya font pun dah bertukar. Okay, yang asal macam ni. Tapi bila saya lalu sini, okay, dia akan tukar font dekat bawah. Misalnya ada font yang tertentu. Okay, itu menarik lah. So ini jadi macam bantu awak. Okay, tengok yang ni. Tengok yang ni. Okay, tengok mana yang sesuai dengan awak. Okay, yang ni pun menarik. Yang ni. Okay, yang ni. Okay. So kita ini saja. Kita tekan di bawah ni, kita ada pilihan ni sudah. So ada berapa banyak ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 1
28, 30, 32, 34. 34 pilihan lah. Kalau tak ada, cari lagi Prof 14 ni, awak download internet lah. Cari Teams for PowerPoint 2000 apa, ada lagi. Okay. Macam-macam lagi bentuk yang team yang sedang. Dia, bila kita pilih, okay, untuk kita pilih yang ni, okay, automatic dia akan buat yang sama pada sistem yang lain. Okay, dia automatic dia akan buat yang sama. Okay, dia akan create semua sekali. Maknanya bukannya page yang tadi saja. Kita semua. Okay, alamat tak perhatian ya. Tukar lagi lah. Automatic kita tukar. Nampak? Kita tukar ni. Ikut ni lah. Kita punya ni. PowerPoint kita ni. Okay. Tukar yang ni. Kita tukar dengan apa ni text pun sampai tukar juga. Okey, itu bahagian Teams. Kemudian ada variant. Okey, dalam Teams tu pula, kita boleh katakan kita ambil team yang ni kan. Kita boleh tukar variant dia. Sekarang ni asal dia adalah warna kuning, warna coklat, dan putih. So saya tukar pada warna biru. Kalau ke bawah ni, kita tukar lah. Okey, kalau awak tengok kat bawah ni adalah tunjuk variant warna dia yang digunakan. So combination warna dia. Di sini ada 1, 2, kalau nampak cursor saya, halus je. 3, 4, 5, ada 5 colour ni. So ini pun sama. Okay. Ini sama. So pilihannya ni ada variant dia. Banyak sebenarnya pilihan. Kali lah berapa? Tadi ada 34. Dan 34 ni ada lagi kita pilih. Awak pilih colour lain. Tapi yang penting kat sini, dia dah bagi select warna yang sesuai. Jadi sesuai yang sedap mata memandang. Contohnya ni, setting semua macam ni. Okay. Suka lah warna putih, kita ambil warna blue macam ni. Kita setting semua sekali. So ini pentingnya variant lah kat sini. Okay, yang seterusnya pada slide size ni, kita pakai 16:9 lah untuk screen. Kalau 43 ni untuk komputer lama. Okay. Format background, kita nak ajar format background, nak pakai solid color ke gradient ya. Gradient macam ni. Buat ajar sendiri. Kita boleh buat semua dan dia akan apply kat bawah ni, apply to all, maknanya dia akan libatkan semua page. Kalau saya nak ubah
color ni warna hijau, okay, macam tu, apply to all. So semua akan jadi macam ni, itu kehendak kita. So slide awak tak akan sama dengan orang lain. Awak adjust satu-satu. Okay, ni saya nak tukar pada color merah. Macam merah jadi ingat, ni merah biru. Jadi hijau pula dah. Jadi tahu kita gunakan kulit daripada ni adalah corak gradient. Ini yang tukar pada radial. Okay. Yang penting dalam PowerPoint ni ialah kita punya bagaimana kita sampaikan satu perkara. So, kalau terlalu banyak sangat teks pun dia akan mendatangkan masalah lah. Sebenarnya dia banyak gambar dan banyak penerangan daripada mulut awak sendiri. Okey. Okey. Ambil lain lah. Kita siap. Okey. Okey, bahagian design sudah, kita masuk pada transition. Apa maksud transition? Transition adalah perubahan daripada page 1 ke 2, macam mana dia punya perubahan tu. Bagaimanakah bentuk perubahan bila page 1 nak masuk page kedua. Okay, kat sini dia bagi pilihan, ada macam-macam lah. Okay. Dia ada cut, paste, push, what, split dan sebagainya. Kita boleh cuba satu-satu. Okay, kita satu-satu. Kita split. Perubahan pada page 1 atau masuk kedua. Kalau kita setuju, kita nak apply to all, klik pada bahagian kanan sebelah bawah ni, apply to all. So nak tengok macam mana, klik pada slide, okay. Tekan mouse ataupun tekan arrow key, tekan dan okay. Yang pertama saja. Apply to all semua. Terus lagi. Page kedua, page ketiga, page keempat, page kelima, page keenam dan keyboard boleh. Ini adalah transition adalah perubahan page ke page. Ada animation untuk bagaimana objek. Okay. Alah nanti nak guna yang mana. So dekat sini pun ada dipanggil bawah lagi ya. Bukan saja ada berapa banyak. Kita boleh cuba mana satu. Kita kan nak soft. Bentuk macam tu lah. Honeycomb. Okay. Macam-macam. Vortex. Okay. Dan saya setuju saya nak apply to all itu. Dan transition ni kita boleh ubah dia punya duration dia. Kalau kita kan nak nampak cantik dia slow lah. Okay. Kita cantik slow. Kita tekan kita letak 0.7.0 maksudnya dia slow. Kalau tak 10 saat lagi perlahan lah dia punya transition lagi lambat lah. Okay. Lagi perlahan dia punya. Okay. Okay, kemudian kita masuk pada animation. Animation ni ialah bagaimana objek-objek dalam PowerPoint tersebut masuk dan keluar. Contohnya saya tunjuk pada gambar ni. Okay, pada gambar pertama kita follow. Okay. Kalau kita tak select yang mana, dia akan tak aktifkan benda ni kan, nampak? Okay. Bintang-bintang semua tak aktif. Jika kita klik gambar, dia boleh aktif. So kat sini bagaimanakah beruang kolam yang muncul? So dia bagi banyak pilihan. Contohnya macam ada gambar. Okay. Wheel, shape, okay. Dan benarnya banyak lagi kalau tekan bawah. So ini untuk entrance dan ini untuk emphasis dan satu lagi untuk bagaimana dia keluar. Dia masuk, dia pusing-pusing keluar. Okay. Kita boleh pilih tekan gambar ni. Saya nak dia split. Kemudian dia tengok buka pada shape ni. Kemudian dia akan
shrink, dan dia keluar pula, dia nak dia go out. Okay. Dia boleh pilih, kita boleh tambah lagi animation beza. Okay. Tadi kata dia mula masuk ke mana? Okay, yang pertama kita nak dia flow in, lepas tu tambah lagi animation, nak tambah mana ni? Kita add animation, kita nak dia spin. Okay, tambah animation lagi, dia keluar dengan cara dia keluar. Okay. So ada tiga lah di sini. Okay, kalau kita playkan dia, akan anak-anak kita skip, masuk, kemudian kita pusing dan keluar. Itu kegunaan animation. Maknanya setiap objek dalam ni termasuk teks sekali. Okay, teks ke word art, kita boleh setting dia cara masuk, cara dia berada kat dalam tu dan cara dia keluar. So kat sini, kalau bagian animation pane ni, ini adalah kita boleh setting duration ni. Awak tarik kat panjang ataupun kedudukan ni, awak boleh tarik lagi panjang. Okay. Okay, kita boleh adjust kedudukan ni dan kedudukan ni lah. Jadi dia masuk dulu, kemudian selepas dia gap sikit lah, tak ada dah tak keluar terus kan. Okay, dan keluar. Macam tu. Dan benda ni ketika kita boleh setting dia, ketika on key kita nak auto. Okay, give previous lah. After previous. Okay. Kita tengok kita play dia. Kita ni tak. Ada klik juga ni. Okay, masuk. Okay, pusing dan keluar. Okay. Okay, itu bagian animation. Kemudian seterusnya pada slideshow, kita tab slideshow. Okay, yang ni option untuk kita present, sama ada start from beginning ataupun start current slide. Current slide ialah pada ketika sini yang pada sekarang berada pada page yang ke-10 ataupun inilah dua pilihan lah, sama ada nak from beginning ataukah ni dia start pada page yang pertama. Okay, pertama, kedua dan seterusnya. Kalau yang ketika sini kita start for current slide, kita akan start pada current slide lah. Sekarang yang saya belum tidak dekat gambaran dekat graf. Okay, present online. Okay, present online lah. Okay, kita boleh juga record slideshow. Jadi kita boleh record kita punya slide, kita punya rakam ni slide kita. Kalau ada music semua dia akan masuk ke sini. Okay, review. Okay, review sama dengan word ada chat story dan sebagainya. Okay, view. Okay, view. Kat sini dia paparkan bagaimana rupa bentuk yang ada dalam PowerPoint. Okay, ini adalah nomor. Itu navigation sebelah kiri dan juga workspace sebelah kanan. Kemudian kita ada outline view. Outline view, mana bagian navigation ni lebih ringkas. Api ada teks saja dia akan keluar kat sini. Okay, teks saja. Kemudian slide sorter. Slide sorter ni kita nak susun. Oh, ketika table ni bukan kat sini. Table ni berada di surat yang keempat. Keempat ke atas. Okay. Dan ada tanda bintang kat sini ialah effect yang kita buat transition. Nampak bintang kat sini. Okay. Okay. Yang buang kola ni page yang ke-8. Pindah lah. Slide sorter. Okay, note page. Okay, note page ni maknanya biasanya awak print untuk handout lah. Untuk awak sendiri. Okay, maksudnya ketika awak present, awak nak cakap apa dekat slide ni, awak tulis kat sini. Okay, saya ni, saya nak suka dan saya nak cerita tentang apa.
tentang pola ni, pola, apple dan link. Jadi masa present tu awak nampak dia slide ni, awak dah tahu dah apa benda kat situ. Okay, ini yang penting. So kat sini ada reading view. Reading view, kemudian ada slide master. Okay, slide master nanti saya belajar kemudian. Ajar sekarang ni. Okay, seterusnya kita ada sini adalah ruler. Ini ruler di kanan ni, ada kita tutup, kita dalam ruler tu. Okay, kita nombor ruler. Kita tutup, so kita nampak ruler ni jadi panduan. Jadi kita ni grid line. Grid line pun bagus. Kita tahu kat mana kedudukan teks pada katakan page 1 dan page 2 ni supaya dia teratur. So boleh kira kotak ni. Nampak grid line ni adalah kotak. So kita letakkan teks kita tu pada pakai 2 kotak ke bawah dan ke kanan supaya tersusun lah. Okay. Yang lain-lain saya tak ada apa kat sini. Ada grayscale. Grayscale ni untuk cetakkan lah. Okay, cetakkan apa yang letak. Okay. Kemudian pada developer sedang cerah ni. Okey, cara nak save. Kita tekan save kat atas ni. Tekan gambar disket ni. So boleh tekan disket, tekan Ctrl S. Okey, ataupun awak tekan pergi file, pergi pada save ataupun save as. Okay, save as kita boleh save kepada PDF dan sebagainya. Okey. Kembali pada group. Siapa yang faham angkat tangan. Siapa yang faham dan jelas angkat tangan. Faham dengan jelas angkat tangan. Alhamdulillah. Okey. Clear. Okey. Terima kasih banyak-banyak. Turun tangan. Okey, sebagai latihan. Sebagai latihan untuk hari ini. Saya nak buat sedikit satu latihan. Satu slide. Okay, nanti saya akan buka dekat Sidos. Saya punya ruangan hantar. Gunakan PowerPoint. Ialah membuat satu slide tentang saya. Tentang saya itu tentang awak di sini lah, bukan tentang saya. Tentang awak. Okay. Dan awak tu mengandungi diri awak sendiri. Kat belakang awak nak ke berapa, adik-beradik awak, keluarga asal daripada mana, lahir kat mana. Kemudian tentang pendidikan, bersekolah rendah kat mana, sekolah menengah kat mana, SPM awak macam mana. Awak tunjukkan dalam bentuk PowerPoint. Kalau letak gambar-gambar keluarga pun letak sekali lah yang sopan lah, jangan gambar keluarga sopan tak. Okay, letak gambar yang sopan, jadi awak. Lepas tu tentang insertkan satu video online. Saya tak nak video yang ni, video embed ni apa daripada komputer awak memang berat lah. Saya nak video online yang awak suka. Okay, saya nak pergi YouTube lah. Video yang disukai. Dari YouTube. Boleh ni tak dapat dulu. Ini buat YouTube Awak boleh buat dari YouTube. Lepas tu letak satu audio ataupun lagu. Online juga lagu. Okay, online. Cuma awak tulis saya 5 tahun akan datang, insya-Allah. Kalau umur panjang nak jadi apa? Dating tu ni. Dating. 5 tahun datang awak jadi apa? Letakkan katakan awak 5 tahun awak dah ada diploma, kemudian awak tengah sambung degree. Itulah mesti mana yang awak nak belajar tu.
InsyaAllah. Ataupun awak tak minat nak sama belajar, awak kerja. Kerja apa? Letaklah gambar yang related dan bukan gambar awak. Macam awak copy tadi kita tu. Dari gambar yang related dengan kerja awak. Katakan awak kerja, awak di PM lah. Tunggu kedai. Dan kita letaklah gambar di kedai. Kita letaklah tu. Jadi ada macam mana gambar tu masuk dan sebagainya. Yang keenam, InsyaAllah saya 15 tahun akan datang jadi apa? Kerumah panjang lah. Kerumah panjang. Lagi. Okey. Apa yang awak jadi? Sekarang ni umur awak apa? Umur awak sekarang 19. 18, 19. Jadi 33. So, jadi kahwin ke apa? Ada rumah ke kereta? Kereta apa yang awak ni nak? Letak gambar dia. Okey. Nanti awak buat benda ni. Siapkan benda ni dan hantar YouTube tersebut ke dalam Cidos. Okey. Saya rasa itu saja untuk hari ini. Ada apa-apa nak tanya tak? Ada apa-apa nak tanya, sila angkat tangan. Silakan kalau ada apa-apa nak tanya, angkat tangan. Semua datang hari ini. Alhamdulillah. Silakan. Kalau tak ada, saya angkat semua jelas dengan dan clear. Macam ni. Boleh on kamera tak semua sekali? On kamera sekejap. On-kan kamera. Kita nak tengok ni. Kita on kamera. Kena sambil dulu, nanti saya beritahu nanti dalam grup. Oh, buat je dulu benda ni. Okey, lagi on kamera. Awak gelap sangat ni. Baru pada tidur semua. Okey, semua kena on lah. Nak screen cap je dulu. Okey, lagi. Mana? Okey. Lagi. Mana lagi? Okey. Ini je ke? 2, 4, 6, 8, 9, 10. Sekejap saya download presenter dulu presenter. Okey, terima kasih banyak-banyak. Sebab kita sampai kat sini saja dulu. Itu untuk pengenalan untuk Microsoft PowerPoint. Nanti saya akan buka satu tempat untuk hantar dalam Cidos. Okey, saya akhiri kelas ni dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semua. Terima kasih. Bye-bye.